Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب صل على النبي مسلما وأمدنا من نوره يا نور. Ya Rabbi salli ala nabiyyi musallima waj'al lana taufiqa wa dauman sahiba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dimuliakan pimpinan Masjid At-Taqwa Bandar Bukit Mahkota, ahli jawatan kuasanya, nazirnya para imam, para bilal, seterusnya para tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada malam ini kita sambung pengajian daripada kitab Sahih Al-Bukhari rahmatullah alaih. Dan kita sampai kepada hadis yang ke-25. Masih lagi daripada bab kitab Al-Iman, berhubung tentang keimanan. Ini semua aspek yang berkaitan tentang iman, keimanan kita. Dan masih jauh lagi untuk kita sampai kepada bab-bab yang lain yang banyak lagi. Ada 97 kitab kecil. Kitab Al-Iman ini kitab yang kedua. Kitab yang kedua dalam Sahih Al-Bukhari. Ada 97 ataupun ada hampir 100 kitab kecil dalam Sahih Al-Bukhari. Baik. Dan kita telah berhenti pada hadis yang ke-25 yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih. Qala حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل فقال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا qala hajjum mabrur. Kata Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih, Ahmad bin Yunus dan Musa bin Ismail, maknanya kedua-dua nama ini adalah guru kepada Imam Al-Bukhari. Dia mendapatkan hadis ini daripada guru dia, dua orang guru dia, Ahmad bin Yunus dan Musa bin Ismail. Katanya telah menyampaikan kepada kami, kedua-duanya berkata, Ibrahim bin Sa'ad. Ini maknanya guru mereka itu sama, Ibrahim bin Sa'ad. Telah menyampaikan kepada kami, katanya Ibnu Syihab telah menyampaikan kepada kami daripada Sa'id bin Al-Musayyib. Ada yang baca Al-Musayyab, Sa'id bin Al-Musayyab ataupun Sa'id bin Al-Musayyib, tapi yang lebih afdal dikatakan Al-Musayyib. Seorang tabi'in, dan dikatakan afdal at-tabi'in. Afdal at-tabi'in maknanya sebaik-baik tabi'in, sebaik-baik golongan yang datang selepas daripada para sahabat. Para sahabat itu yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik sahabat, afdal as-sahabah, al-asyarah al-mubasysyaruna bil jannah, 10 orang sahabat yang dijanjikan syurga. Dan di antaranya 4 yang lebih afdal lagi. Afdal as-sahabah, sahabat yang paling afdal sekali Abu Bakar
Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Itu afdal as-sahabah, ya, sebaik-baik sahabat. Di kalangan tabi'in yang datang selepas sahabat pun ada juga, ya, ada yang dianggap sebagai afdal tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Di antaranya ialah Sa'id bin Al-Musayyib. Dia ada 3 orang. Ya, Sa'id bin Al-Musayyib, yang kedua Uwais Al-Qarni, dan satu lagi Al-Hasan Al-Basri. Ini Al-Hasan Al-Basri. Cuma dari aspek-aspek tertentu ada kelebihan. Setiap seorang tu ada kelebihan. Macam Sa'id bin Al-Musayyib ini, kelebihan dia ialah dia punya ilmu dia ya, sangat luas. Ya. Kalau Uwais Al-Qarni, kehebatan dia dari segi kezuhudan dia, ya. Kezuhudan dia. Dan Hasan Al-Basri, kehebatan dia dari segi kesalehan dan ibadah dia. Yang ibadat dia yang luar biasa. Tapi semuanya saleh, ya, dan juga mempunyai ibadat yang luar biasa, ya. Cuma masing-masing ada yang lebih sedikit, ya, daripada yang lain. Jadi Sa'id bin Al-Musayyib ini dia bertemu dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan banyak meriwayatkan hadis daripadanya, ya. Dan di antaranya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditanya, amalan manakah yang lebih afdal? Ini banyak-banyak amalan. Amalan mana yang lebih afdal? Jadi tak disebut siapa yang bertanya, adalah di kalangan sahabat itu yang bertanya. Maka jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan Allah dan Rasulnya. Ya, beriman dengan Allah dan Rasulnya. Jadi itu adalah amalan yang paling afdal. Ini juga menjadi dalil bagi bab yang disebut oleh Imam Al-Bukhari yang saya dah terangkan sebelum ini, ya, al-iman huwal amal. Innal imana huwal amal, ya. Sesungguhnya iman itu adalah amal, ya. Jadi kalau tidak ada amal, belum lagi dikatakan dia beriman. Mungkin dia Islam tapi dia belum beriman, selagi dia belum beramal. Jadi imanun billah wa rasulihi, beriman dengan Allah dan Rasulnya, ya. Jadi ini termasuk amalan yang paling afdal. Lalu ditanyakan lagi, ya. Baginda ditanya lagi, kemudian amalan apa? Jawab baginda, jihad di jalan Allah. Ya, jihad di jalan Allah, ya. Siapa yang ada beli cetakan terjemahan Sahih Al-Bukhari yang diterbitkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM ini, dia kena betulkanlah. Sebab kat terjemahan dia tertinggal berjihad di jalan Allah, ya. Baginda ditanya lagi, ya, kemudian selepas beriman dengan Allah dan Rasulnya itu apa yang lebih afdal? Jadi jawab baginda yang kedua ialah berjihad di jalan Allah. Itu dia punya tahap yang kedua. Baginda ditanya lagi, kemudian amalan apa? Jawab baginda, haji yang mabrur. Yang ketiga ialah haji yang mabrur, haji yang tidak ada diselangi dengan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat, ya, perbuatan-perbuatan mungkar. Jadi haji itu bersih daripada semua perkara-perkara yang tersebut, ya, semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang menunaikan haji sedemikian, ya, dikatakan mendapat haji yang mabrur, ya, dengan memenuhi semualah rukun-rukun syarat dia semua, maka dia mendapat haji yang mabrur. Jadi ini adalah yang paling afdal, ya. Tapi tempat yang ketiga, ya, pertama sekali tadi beriman dengan Allah dan Rasulnya, dan yang kedua ialah berjihad di jalan Allah, ya. Yang dimaksudkan di sini ialah berperanglah, ya, berperang di jalan Allah. Maknanya kalau dia mati itu matinya mati syahid. Kalau dia hidup, maknanya sama ada dia menang
mendapat ghanimah, harta rampasan perang, ataupun dia mendapat kemenangan dengan mati syahid. Dan siapa yang lari daripada medan perang ini, maka dia dosa besar. Ini bukan dosa kecil, dosa besar. Tapi dengan syarat dia adalah di bawah perintah daripada pemerintah yang agung lah, maknanya yang paling atas sekali, pemimpin yang tertinggi sekali yang memerintahkan demikian. Maka kalau lari, maka dia berdosa besar. Lari dianggap lari daripada medan perang. Jadi sebab itu kalau dia berjihad itu, dia amalan itu adalah amalan yang paling afdal. Yang kedua. Yang ketiga, haji. Haji ini tak ramai orang yang dapat rezeki lah, walaupun mungkin mampu, ada kemampuan, tapi dari segi giliran itu, nak tunggu giliran itu bila nak dapatnya. Ada yang 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, 50 tahun lagi. Oh lama, entah hidup dah tidak. Jadi ada kemampuan, tapi dari segi nak peluang itu tak ada. Jadi itu kira rukhsah lah, maknanya kelonggaran, keuzuran. Tapi niat kena ada untuk mendapatkan haji yang mabrur. Kata Imam Al-Bukhari seterusnya, babun idza lam yakunil islamu 'ala al-haqiqati wa kana 'ala al-istislami aw al-khawfi min al-qatl. Liqaulihi ta'ala, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Fa idza kana 'ala al-haqiqati fa huwa 'ala qawlihi jalla dzikruh, inna ad-dina 'indallahil Islam. Satu bab yang Imam Bukhari bawakan beberapa ayat Al-Quran pada menyatakan jika sekiranya Islam itu tidak sebenar-benarnya, maka ianya semata-mata menyerah atau takut dibunuh. Maknanya ada yang memeluk Islam itu bukan secara rela, betul-betul dia yakin dengan kebenaran Islam, tetapi kerana dia menyerah kalah, istislam, atau takut dibunuh. Maknanya dia takut nanti kalau dia tak Islam nanti takut dibunuh, so dia mengucap syahadah. Ini Islamnya Islam zahir. Yang demikian itu ialah kerana firman Allah Ta'ala, orang-orang Arab Badawi itu berkata, kami telah beriman. Apabila Islam semakin berkembang luas di zaman Nabi SAW, hingga kan orang-orang Arab Badui itu pun masuk Islam, mereka pun berkata kami telah beriman. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, kamu belum beriman. Walaupun zahirnya dah Islam, tapi kamu belum beriman. Tetapi katakanlah kamu telah menyerah. Aslamna, maknanya kamu telah menyerah, maknanya memeluk Islam lah, yang belum lagi beriman, baru Islam. Islam itu dengan arti kata bahasanya ialah menyerah diri, istislam. Jika sekiranya Islam itu sebenar-benarnya, maka ianya adalah bertepatan dengan firman Allah Ta'ala yang maha mulia. Jadi kalau Islam dia itu yang dengan rela hati, dengan yakin atas kebenaran Islam, maka itulah yang difirmankan oleh Allah, sesungguhnya agama yang diredai di sisi Allah itu ialah agama Islam. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Jadi ad-din itu, agama itu hanya satu sahaja di sisi Allah Ta'ala, itulah agama Islam. Agama yang lain, agama yang tidak diredai oleh Allah, yang merupakan agama yang telah diselewengkan, agama samawi yang telah diselewengkan, ataupun agama-agama ciptaan manusia, itu semua adalah agama yang tidak diredai, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Islam sahaja agama, satu-satunya agama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak daripada Adam alaihissalam sehinggalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Qala al-Bukhari حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار ورواه يونس وصالح ومأمر وابن عقيل الزهري عن الزهري. Kata Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih, Abu Yaman telah menyampaikan kepada kami, katanya Shu'aib telah mengkhabarkan kepada mereka daripada Az-Zuhri. Az-Zuhri katanya Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas, guru kepada Az-Zuhri. Jadi Amir ni anak kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, salah seorang sahabat besar Nabi, termasuk Al-Asyarah Al-Mubasysyaruna bil Jannah, 10 sahabat yang dijanjikan syurga. Dan dia telah mengkhabarkan kepadanya daripada Sa'ad, ayah dia, radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah telah memberi sesuatu kepada sekumpulan kecil saudara baru, memberikan wang ataupun mungkin hadiah dan seumpamanya, tapi memberikan sesuatulah kepada sekumpulan kecil saudara baru yang baru memeluk Islam. Sedang Sa'ad duduk di situ, dia melihat, memerhatikan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melangkau seorang lelaki yang sangat aku minati, yang sangat aku hormati, minati atau aku hormati. Ini kerana kesalehan dia ataupun kebaikan dia. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, apa sebab Tuan melangkaunya kepada orang lain? Maknanya ketika memberikan pembahagian tadi tu, barang yang dibahagi-bahagikan tadi, ada seorang itu Nabi langkau, maknanya tak bagi dia. Jadi Sa'ad bertanya, sedangkan dia itu orang yang bagus. Jadi Sa'ad bertanya, demi Allah aku lihat dia adalah seorang mukmin. Baginda bersabda, bila dia dengar Sa'ad menyebut begitu, baginda bersabda, bahkan dia adalah seorang Islam. Sa'ad melihat dia sebagai orang mukmin, tapi Nabi kata atau muslimah, atau seorang Islam. Maknanya dia belum mukmin lagi, atau seorang Islam. Aku pun diam seketika. Kemudian aku dikuasai oleh apa sebab baginda melangkaunya kepada orang lain. Dia rasa macam tak puas hati, nak tanya juga, kenapa Rasulullah langkaukan dia dalam memberikan pemberian itu, tak bagi pada dia tapi bagi pada orang lain. Jadi dia pun bertanya lagi, wahai Rasulullah, apa sebab Tuan melangkaukannya? Demi Allah aku lihat dia adalah seorang mukmin. Baginda bersabda lagi, bahkan atau seorang Islam. Jadi Sa'ad dia mengulangi semula soalan yang sama, dan Nabi pun jawab yang sama, atau seorang Islam. Cuma hujungnya saja Nabi macam betulkan. Bila Sa'ad kata dia adalah seorang mukmin, Nabi kata atau seorang Islam. Jadi mukmin dengan Muslim itu macam ada perbezaan. Ini yang untuk supaya kita faham perbezaan antara mukmin dengan Muslim. Jadi mukmin itu lebih tinggi daripada Muslim. Selepas itu aku dikuasai lagi oleh apa yang aku ketahui tentang dirinya, lalu aku mengulangi lagi percakapanku tadi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengulangi apa yang disabdakannya tadi.
Jadi kali ketiga dia bertanya perkara yang sama dan dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal yang sama juga, ya, atau dia seorang Islam, seorang Muslim. Okey. Jadi 3 kali, ya, soal jawab itu berlaku. Lepas itu baginda bersabda, ya. Jadi kali keempat itu baginda bersabda, "Wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan beri lelaki itu padahal orang lain lebih aku kasihi daripadanya." Aku akan beri juga, cuma tak bagi awal, bagi kemudian, akan beri juga. Cuma orang lain lebih aku kasihi daripadanya. Sebab apa orang lain itu lebih aku kasihi daripadanya? Kerana aku takut kakinya akan diseret oleh Allah ke dalam neraka. Maknanya kakinya akan diseret oleh Allah ke dalam neraka. Maknanya orang lain itu Nabi lebih ambil perhatian maksudnya, ya, supaya orang itu Islamnya itu lebih mantap lagi, ya, lebih meyakini tentang kebenaran Islam. Sedangkan lelaki yang Nabi langkaukan tadi itu, Nabi dah tahu dia ni memang dah mantap dah, Islam dia sudah mantap. Ya, kalau tak bagi pun dia tak akan ungkit-ungkit dah. Ya. Kata Ibnu Hajar, lelaki tersebut namanya Ju'ail bin Suraqah. Ya, Ju'ail bin Suraqah daripada kalangan Muhajirin. Ya, orang-orang Muhajirin, ya, yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Ya, Muhajirin ini juga merupakan yang paling afdal di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang paling afdal, paling utama, ya, Al-Muhajirin kemudian Ansar. Jadi Nabi dah tahu dah, ya, iman dia itu sudah mantap. Jadi yang Nabi risau ni yang lain-lain ni, yang baru masuk Islam. Kan tadi saudara baru, ya, maknanya baru masuk Islam. Jadi Nabi risau, ya, Islam mereka itu belum mantap lagi. Jadi Nabi dahulukan mereka, ya, sebab apa? Nabi khawatir mereka itu nanti akan dicampakkan oleh Allah ke dalam api neraka. Maknanya takut mereka itu murtad semula, ya, atau jadi munafik. Ya, jadi munafik itu maksudnya. Dan hadis ini diriwayatkan juga oleh Yunus. Ini tambahan tentang sanad hadis oleh Al-Bukhari. Dia kata selain daripada Syu'aib yang meriwayatkannya daripada Zuhri, ya, Syu'aib yang meriwayatkan daripada Az-Zuhri juga diriwayatkan, ya, oleh Yunus, Saleh, Ma'mar dan anak saudara Az-Zuhri. Dia tak ingat nama, dia sebut anak saudara Az-Zuhri. Ataupun mungkin dia tahu namanya, cuma nak tunjukkan bahawa dia ni memang anak saudara Zuhri, rapat, daripada Az-Zuhri. Jadi 5 orang ini meriwayatkan hadis yang sama daripada Az-Zuhri. Az-Zuhri ini ialah, mungkin saya dah sebut, mungkin bolehlah ulang lagi, kita ulang kaji. Ya, Az-Zuhri ini juga seorang tokoh ulama besar, ya, dan dikatakan orang yang pertama membukukan hadis, ya. Orang pertama yang membukukan hadis secara rasmi dengan perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Ya. Jadi sebelum itu hadis tak dibukukan secara rasmi, ya, hanya secara peribadi sahaja. Tapi bila Umar bin Abdul Aziz melihat ramainya sahabat-sahabat yang telah pergi meninggal dunia, ya, ramai penghafaz hadis ini mula wafat satu persatu. Jadi dia khawatiri ilmu akan hilang, maka beliau perintahkan, ya, kepada semua gubernur dia, ya, di seluruh wilayah Islam itu supaya bukukan hadis-hadis yang masih ada. Jadi Az-Zuhri ni orang pertama sekali, ya, yang membukukan hadis. Ya, cuma dia punya buku dia tu tak sampai pada kita lah, sebab semua riwayat dia itu telah pun dibukukan dalam kitab-kitab hadis yang terkemudian, yang disusun lebih sistematik. Pembukuan hadis di zaman Imam Az-Zuhri ini belum secara sistematik. Maknanya tak ada bab-bab macam kita ni, mudah ada bab al-iman, bab al-ilmu, ya, al-ilm, bab as-salah, bab az-zakah, bab al-hajj, ya, tentang haji, dah susun dah sistematik dah, ya. Tapi zaman Imam Zuhri ni kurun pertama hijrah, dia meninggal dalam kurun kedua hijrah, ya. Kurun kedua hijrah. Jadi zaman tu masih lagi pembukuan hadis tidak secara sistematik. Ini belum ada bab-bab
Hanya dia catatkan saja. Mana-mana hadis yang diterima dicatatkan sahaja. Jadi hadis-hadis Az-Zuhri ni kebanyakannya telah pun dimuatkan, direkodkan dalam kitab-kitab hadis yang datang kemudian, yang disusun secara sistematik. Antaranya inilah Sahih Al-Bukhari. Kata Imam Al-Bukhari seterusnya, babun ifsya'us salami minal Islam. Wa qala Ammarun, ay Ammar bin Yasir, thalathun man jama'ahunna faqad jama'al iman al-insafu min nafsik wa bazlus salam lil alam wal infaqu minal iqtar. Kata Imam Al-Bukhari, bab pada menyatakan menyebarkan salam itu adalah sebahagian daripada Islam. Sebarkan salam, maknanya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi, ataupun assalamualaikum, ataupun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, penuhlah. Jadi salam itu sebahagian daripada Islam. Kata Ammar bin Yasir, salah seorang sahabat Nabi yang bersama-sama dengan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum, telah berkata, 3 perkara sesiapa yang memilikinya sesungguhnya dia telah memiliki iman yang sempurna. Kata Ammar ni, dia kata ada 3 perkara. Siapa yang memiliki 3 ni, maka dia dapat iman yang sempurna. Yang pertama iaitu insaf pada diri kamu sendiri. Insaf maknanya menginsafi diri, tahu tentang apa hal keadaan diri ini bagaimana. Jadi kalau dia tahu, maka dia akan merendahkan diri, sentiasa beristighfar, meminta ampun kepada Allah, sentiasa bertaubat, sentiasa memuhasabah diri, semak diri dia. Jadi insaf pada diri kamu sendiri. Yang kedua, memberi salam kepada sesiapa sahaja orang mukmin. Dia punya Arabnya tadi, bazlus salam lil alam. Memberi salam kepada alam, maknanya kepada semua manusia. Tapi dia punya terjemahan itu yang mukmin lah. Manusia itu maksudnya sesiapa sahaja orang mukmin. Dan yang ketiga, membelanjakan harta ketika susah. Ini yang paling susah sekali. Bagi salam tu mungkin senang, untuk memuhasabah diri tu mungkin boleh. Tapi membelanjakan harta, keluarkan sedekah ketika susah, itu yang paling afdal. Biasa susah ni kita tak keluarkan sedekah, tak membelanjakan harta, tak tak menginfakkan duit kita. Tapi masa susah itulah yang paling afdal, membelanjakan harta ketika susah. Ini yang akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Lebih ikhlas. Kalau orang yang berduit, berkemampuan, dia bagi tu ikhlas juga, tapi nak dikira tu susah nak diukur. Tapi kalau orang yang susah ni, dekat dalam dompet dia hanya ada RM10 saja. Dia nak makan. Dia nak makan, ni susah. Maknanya kalau dia nak makan tengah hari tu RM5. Tapi dia sedekahkan RM5 lagi. Yang RM5 lagi untuk makan. Susahlah, maknanya habis terus. Dia sedekah habis terus. Dompet dia kosong, licin. Itu yang paling afdal sekali. Maknanya ikhlas dia tu memang jelas, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al-Bukhari, itu tadi dia bukan hadis, itu adalah kata-kata Ammar bin Yasir. Tapi walaupun dianya kata-kata sahabat, tetapi isi dia tu seolah-olah diambil juga daripada Nabi. Sebab Ammar ini sahabat Nabi, sudah tentu dia apa yang disampaikan semula itu semuanya adalah ajaran bimbingan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Cuma dari segi nak kita sandarkan pada Nabi tak boleh. Dalam disiplin hadis, mesti kita kena betul-betul untuk kita memastikan bahawa hadis itu betul tak hadis Nabi ataupun bukan. Kalau sahabat, kita katakan sahabat.
Kalau ulama yang kata, katakan ulama. Walaupun ada yang kata nabi yang yang bersabda. Tapi bila dicek bukan. Ini bukan nabi yang bersabda. Kita tak boleh lah kita nak sebut nabi bersabda. Tak boleh. Kita kena kata ulama yang berkata. Ulama yang mengatakan perkataan tersebut. Qala al-Bukhari haddatsana Qutaibah qala haddatsana al-Laits an Yazid bin Abi Habib an Abil Khair an Abdullah bin Amr anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair qala tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Kata Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih, Qutaibah telah menyampaikan kepada kami, katanya Al-Laits telah menyampaikan kepada mereka, telah menyampaikan kepada kami. Laits telah menyampaikan kepada kami daripada Yazid bin Habib, daripada Abul Khair, daripada Abdullah bin Amru. Abdullah bin Amru. Tapi bila baca Arabnya Abdullah bin Amr. Tapi dia ada waw yang tidak dibaca lah. Okey, bila baca Melayunya Amru lah, marfu' dalam keadaan marfu'. Saya lebih suka kalau baca yang berbentuk majrur, maknanya kena baris bawah kalau ikut Arabnya itu. Tapi kita bila melayukan kita marfu'kan semua, supaya kita tahu asal usul dia. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhum bahwasanya seorang lelaki telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah sifat-sifat Islam yang baik? Ayul Islam khair? Manakah Islam yang paling baik sekali? Islam yang paling baik sekali, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberi makan, tut'imut ta'am, memberi makanan, dan memberi salam kepada orang yang engkau kenal dan kepada orang yang engkau tidak kenal. Dua je yang Nabi sebut. Yang pertama, kamu memberi makan, tak kisahlah sama ada orang yang susah ataupun orang yang senang atau kanak-kanak, sesiapa sajalah, ataupun bawa makanan ke masjid, sesiapa nak ambil makan. Itu maknanya tut'imut ta'am, memberi makan. Dan kedua, memberi salam kepada orang yang engkau kenal ataupun orang yang engkau tidak kenal. Yang orang kita kenal ni biasalah, tapi yang orang tak kenal ni, itu yang susah tu. Jadi itu yang kita kena usahakanlah, usahakan diri kita untuk kita orang tak kenal pun kita bagi salam juga. Maknanya kalau berselisih bukannya kita memang tuju nak jumpa orang tu, memang kita tak kenal lagi, tuju jumpa orang itu, memanglah kita bagi salam. Tapi kalau kita berselisih pun bagi salam juga. Ini adalah Islam yang Nabi kata sebagai Islam yang paling baik. Khairul Islam, ini Islam yang paling baik. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, itulah beberapa hadis yang dapat saya kongsikan pada malam ini daripada kitab Sahih Al-Bukhari. InsyaAllah kita sambung pada masa yang akan datang, bab seterusnya dalam hadis yang ke-28 insyaAllah. Jadi sebarang kelemahan itu datang daripada diri saya sendiri, dan apa yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.